Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersempena dengan sambutan Aidil Adha ini, sukilah saya berkongsi tentang beberapa perkongsian yang bertajukkan tentang bagaimana kita memaknai erti sebenar sambutan Aidil Adha. Aidil Adha atau Aidil Akbar, yang mana satu perayaan yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijalankan di dalamnya beberapa kempen yang terdapat motif yang perlu kita hayati di dalamnya. Jadi pandangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila dia mengatakan bahawa Aidilfitri ini adalah satu perayaan untuk meraihkan penurunan Al-Quran dan setelah itu kembali kepada fitrah menurut Al-Quran. Dan apabila dia menyebut tentang Aidil Adha, dia adalah satu perayaan bagi meraihkan sesudah selesainya penurunan Al-Quran, dan di situ telah sempurnanya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat signifikan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah mencukupkan kepada kamu akan nikmatku dan aku telah meredai Islam itu sebagai agama kamu. Jadi berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia adalah salah satu ayat yang teristimewa buat umat Islam umumnya dan buat Nabi Muhammad khususnya, ketika mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan Hujjatul Wada' pada 9 Zulhijjah. Jadi antara perkara terbesar yang kita boleh lihat daripada ayat ini adalah menunjukkan bahawa Islam itu telah syumul, dan pada hari ini kita umat Islam telah berperang secara khususnya dengan golongan-golongan sekular apabila mereka tidak mengimani ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi berkonsepkan dengan kesyumulan agama Islam ini, Nabi SAW telah bersabda, yang mana mafhumnya adalah ketahuilah sesungguhnya roda Islam itu berputar, maka berputarlah bersama Alkitab, iaitu Islam. Sekira-kira bagaimana ia berputar, ketahuilah sesungguhnya Alkitab dan pemerintah dua perkara yang berbeza, maka jangan memisahkan diri dari Alkitab yang ini Islam. Jadi ketahuilah sesungguhnya kamu akan mendepani pemerintah yang memerintah untuk kepentingan mereka, bukan untuk menjaga kepentingan kamu. Jika kamu mengingkari mereka, mereka akan bunuh kamu, dan jika kamu mentaati mereka, mereka akan menyesatkan kamu. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, apabila kami bertemu dengan situasi begini, apa yang kami harus lakukan? Nabi SAW menjawab, jadilah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa ibnu Maryam. Jasad mereka digergaji, digantung pada kayu salib, namun mereka tetap bersama Islam. Mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat At-Tabrani. Dengan erti kata lain, bahawa kezaliman dan kejahilan ini berlaku apabila manusia ini tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai satu perkara yang menjadi sumber kepada aspek kehidupan mereka dan menjadikan konsep sekular itu adalah sebagai satu penyelesaian dalam kehidupan mereka. Daripada sambutan Aidil Adha ini menjadikan kehidupan kita adalah berpandukan dengan kehidupan Islam yang syumul dengan memaknai ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan tadi. Hal ini mengajak kepada kita untuk terus berteraskan panduan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu agama yang syumul daripada segenap aspek kehidupan. Dan perkara kedua, bagaimana kita memaknai erti sebenar Aidil Adha ini adalah dengan kita melaksanakan satu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita teliti dari surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum illa tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat ini terletak di antara ayat yang menceritakan tentang haji daripada ayat 189 hingga ayat 203. Maka ayat 195 ini menyatakan bahawa berinfaklah kamu di musim haji ini kerana Allah akan melipat gandakan apa yang kamu infak. Jadi satu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam khususnya untuk memberikan apa yang terbaik di sisinya daripada segi harta, daripada segi tenaga, ilmu dan sebagainya untuk komitmen kepada Islam. Dan Allah sambung ayat seterusnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan dan bersikap bakhil. Dengan makna kata bahawa Allah menjelaskan janganlah kamu bersikap bakhil kepada orang lain, kerana Allah yang memberikan kepada kamu setiap apa yang dikurniakan daripada segi nikmat dan sebagainya. Apabila
kedekutnya orang baik, maka akan ramainya orang jahat. Kerana itu, hancurnya tabiat manusia khususnya disebabkan kebenaran itu tidak tertegak, kerana orang baik ini merasa culas dan tidak mengambil endah untuk menegakkan kebenaran, maka kejahatan memonopoli keadaan tersebut, mengalahkan kebenaran. Oleh itu, apabila Allah sambung ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan perbaikilah amalan-amalan kamu, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang memperbaiki selalu amalan-amalannya. Dan di sini kita melihat satu tuntutan Allah kepada kita untuk menginfakkan apa yang terbaik yang Allah bagi di sisi kita. Ternyatalah bahawa Aidil Adha ini mengajak kepada umat Islam untuk berinfak dan melakukan pengorbanan kepada Islam itu sendiri. Dan perkara ketiga, bagaimana kita memaknai erti Aidil Adha ini sebenarnya adalah apabila kita berpegang kepada akidah yang betul dan kita berpegang kepada satu tuntutan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam serta anaknya Nabi Ismail alaihissalam beserta dengan Siti Hajar, apabila subjek utamanya bukan tentang pengorbanan, tapi ditekankan tentang istilah akidah yang betul. Apabila ditanya oleh Siti Hajar kepada Sayyidina Ibrahim tentang adakah perintah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim menjawab ya, dengan satu patah perkataan. Maka disebabkan satu perkataan itu menjadikan hati Siti Hajar ini terus tetap dengan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa banyak tanya. Maka di situ kita boleh mengambil pelajaran bahawa satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah untuk dipertikai, kerana Allah itu adalah raja segala raja. Siapa kita manusia untuk mempertikai hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kesimpulan yang anda boleh buat pada hari ini adalah, yang pertama, kesyumulan itu adalah dengan melaksanakan segala tuntutan Islam tanpa meninggalkan salah satu daripadanya. Dan yang kedua, berinfaklah kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar infak. Semoga dengan infak itu memberi kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, akidah kita perlu diperbetulkan, kerana itu adalah tunjang utama keperibadahan kepada seorang Muslim. Tanpa akidah yang sahih, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.